Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya dan kawan-kawan saya akan membentangkan tentang isu-isu berkaitan dengan firma guaman syari'i di Malaysia, iaitu kami telah membuat kajian kes di Negeri Sembilan. Okey, jadi isu yang pertama, sebelum tu saya memperkenalkan diri saya dahulu, iaitu saya Siti Sarah binti Ishak, nombor matrik 22111232. Jadi saya akan membentangkan isu yang pertama, iaitu next slide. Tentang isu kelayakan peguam syari'i di Malaysia, di negeri-negeri di Malaysia. Next slide. Okey, seterusnya. Okey, jadi latar belakang bagi isu ni ialah setiap negeri di Malaysia telah memperuntukkan peraturan dan kaedah-kaedah berkaitan dengan pelantikan peguam syari'i. Walau bagaimanapun, wujud ketidakseragaman dalam beberapa perkara yang telah diperuntukkan bagi penerimaan masuk peguam syari'i di setiap negeri. Contohnya, terdapat perbezaan dalam kaedah-kaedah peguam syari'i di negeri-negeri dan juga terdapat perbezaan dalam proses permohonan kemasukan untuk menjadi peguam syari'i di negeri-negeri. Jadi terdapat perbezaanlah dalam setiap negeri. Kita punya kaedah dalam negeri-negeri untuk menjadi peguam syari'i. Okey, jadi syarat kelayakan tu berbeza-beza setiap negeri. Jadi perbezaan ini telah memberi kesan kepada masyarakat dan juga kepada calon peguam syari'i. Jadi mereka ni terkeliru. Jadi okey, seterusnya kita boleh lihat antara next slide. Antara isu yang kita boleh lihat yang pertamanya adalah beberapa negeri seperti negeri Melaka, Perlis, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak tidak memasukkan syarat Islam untuk menjadi peguam syari'i di dalam enactment. Jadi seperti yang kita sedia tahu, seorang peguam syari'i haruslah berhujah menggunakan Al-Quran, hadis dan sebagainya. Jadi untuk berhujahlah kena menggunakan Al-Quran semua tu. Jadi bagaimana seorang yang tidak percaya kepada Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan sebagainya ingin berhujah. Jadi macam dia nak berhujah dengan sumber tersebut, tak sepatutnya lah terjadi. Jadi hal ini juga akan buka peluang kepada setengah pihak untuk mencabar undang-undang pada masa hadapan. Jadi seterusnya kita boleh lihat juga kebanyakan negeri mensyaratkan calon yang ingin menjadi peguam syari'i ini mempunyai lulusan ijazah sarjana muda dengan diploma lepasan ijazah. Walau bagaimanapun, kita dapat lihat juga di negeri seperti negeri wilayah persekutuan, Perlis dan juga Kelantan tidak mensyaratkan calon yang untuk menjadi peguam syari'i di negeri mereka perlu kepada diploma lepasan ijazah. Jadi tak ada diploma ni pun tak ada masalah. Jadi seperti yang kita tahu, diploma lepasan ijazah ni adalah satu pembelajaran yang merangkumi bidang fiqh, prosedur di mahkamah syariah. Jadi dengan adanya kita belajar benda ni, kita dapat meningkatkan pengetahuan kita dalam syariah dan juga adalah aspek syariah dan juga tata cara di mahkamah syariah. Jadi di sini akan timbul isu bagaimana mereka yang tak ada diploma peguam syariah, diploma lepas ijazah ni, macam mana nak pastikan peguam syari'i yang dilantik mempunyai ilmu hukum syarak yang cukup kalau dia pun tak ada diploma ni. Jadi macam tak cukup lah. Jadi seterusnya kita boleh lihat juga di Negeri Sembilan dan juga Selangor mensyaratkan latihan di dalam kamar selama 6 dan 9 bulan. Jadi di Negeri Selangor 9 bulan dan di Negeri Sembilan selama 6 bulan. Jadi kita dapat lihat bahawa syarat yang ditetapkan adalah sedikit ketat berbanding negeri-negeri lain. Jadi yang ini untuk memastikan bahawa calon-calon yang memohon adalah yang betul-betul ingin beramal dan bukan sekadar mahukan sijil saja. Jadi bagaimana dengan negeri lain yang tak mensyaratkan latihan dalam kamar ni. Okay. Jadi dan seterusnya kita boleh lihat juga isu dalam kelayakan ni, pengamal undang-undang yang memiliki sijil under Akta Profession adalah layak untuk menjadi peguam syari'i. Jadi kita boleh lihat di negeri Pulau Pinang mensyaratkan siapa yang ada sijil undang-undang sivil dah boleh jadi peguam syari'i. Jadi secara umumnya kalau pengamal undang-undang adalah seorang yang mahir dalam undang-undang sivil sahaja. Jadi dia tak ada background syariah. Jadi sepatutnya sesiapa yang nak jadi peguam syariah ni sepatutnya mempunyai kelayakan ikhtisas syariah dahulu, barulah boleh dilantik untuk menjadi peguam syariah. Jadi kalau kita lihat pun sekarang kes-kes syariah semakin rumit. Jadi sepatutnya orang yang nak jadi peguam syariah tu patut ada background syariah. Okey. Jadi sebagai cadangan, terus next slide, kita
kita boleh pihak yang bertanggungjawab sepatutnya mewujudkan satu perundangan bagi menyelia takbir hal-hal berkaitan syarat kelayakan peguam syar'i di setiap negeri. Jadi dengan adanya satu akta induk ini dapat menyelaraskan kelayakan kemasukan peguam syar'i. Jadi keseragaman undang-undang ni adalah penting bagi mengelakkan kekeliruan kepada calon peguam syar'i dan juga masyarakat, dan juga seterusnya dapat menyumbang kepada peningkatan taraf mahkamah syariah dan kewibawaan profesi kepeguaman syariah seperti undang-undang kepeguaman sivil. Jadi yang tu saja daripada saya. Teruskan kepada next presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia binti Razwan, nombor matrik 22112331. Saya akan sambung untuk isu kedua iaitu etika seorang peguam syar'i. Okey, ini adalah latar belakang isu untuk etika seorang peguam syar'i. Okey, etika amatlah penting dalam kehidupan setiap individu. Tanpa etika, individu tersebut terdorong melakukan perkara yang tidak diingini. Maksudnya, setiap orang kena ada etika, termasuklah seorang peguam syar'i. So, kalaulah peguam syar'i itu dia tak ada etika, dia boleh terdorong untuk melanggar etika seorang peguam syar'i. Okey, kita lihat kepada etika bermaksud prinsip moral seseorang individu dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan dalam apa jua keadaan. Contohlah peguam syar'i itu, dia dilantik untuk mewakili anak guam. Patutnya dia diberi tanggungjawab lah kan untuk mewakili anak guam dia. Tapi kalaulah dia melakukan kesalahan-kesalahan melanggar etika macam songlap duit anak guam dia tu, dikira dia melanggar etika lah, dia tak jalankan tanggungjawab dia. Okey, sebelum arahan amalan nombor 4 tahun 2022, arahan amalan ni dia punya, dalam arahan amalan ni dia adalah dia ada listkan etika-etika kiranya apa yang peguam syar'i ni tak boleh buat ataupun yang boleh dibuat lah. So sebelum ada benda ni, banyaklah isu-isu yang timbul mengenai etika seorang peguam syar'i. Okay, seterusnya analisa isu. Iaitu peguam syar'i yang beramal di Negeri Sembilan boleh dikenakan tindakan tata tertib jika melakukan kesalahan. So kiranya kalaulah dia melanggar etika, dia boleh dikenakan tata tertib lah, iaitu majlis diberi kuasa, diberi kuasa lah untuk ambil tindakan kepada peguam syar'i yang melanggar etika seorang peguam syar'i, iaitu dikenakan tata tertib. Okay, perbuatan yang melanggar etika sebagai peguam syar'i ialah peguam syar'i mengenakan fee yang melampau dari sepatutnya. Perbuatan ini sudah jelas melanggar kaedah-kaedah peguam syar'i Negeri Sembilan 2008. Sebenarnya dekat Negeri Sembilan, dia tak adalah banyak pun isu, kiranya tak ada pun isu pasal peguam syar'i, kiranya tak ada lagi isu yang peguam syar'i ni ada langgar kaedah etika. Tapi pernah ada satu, iaitu peguam syar'i itu dia pergi kenakan fee yang tinggi. Contohlah macam 5,000 tapi dia 2 kali gandakan, macam kiranya benda tu macam tak logik. So kesan dia kat situ, klien dia tak lantik lah dia untuk wakil dia. So kat sini dia adalah melanggar kaedah-kaedah peguam syar'i, iaitu kaedah-kaedah peguam syar'i Negeri Sembilan ni, dia dekat kaedah 15/2, iaitu kesalahan-kesalahan yang maksudnya peguam syar'i dekat Negeri Sembilan tak boleh buat. So kaedah mengenakan fee yang melampau ni dia jatuh kepada kaedah 15/G, iaitu ada berlaku penipuan dan tidak kejujuran. Kiranya macam peguam syar'i itu tipu klien dia lah kan, sepatutnya ini dia punya fee tapi dia kiranya dia pergi pula macam yuran tu macam mahal lagi, macam tu lah. So yang seterusnya, peguam syar'i tidak berlaku jujur di mana mengenakan fee melampaui had yang telah ditetapkan. So kesan dia boleh menjejaskan peguam syar'i lah. Contoh kan, kiranya kalau lah klien tu dah tak nak lantik dia, so kiranya dia tak ada job lah, maksudnya dia punya image sudah buruk. Itulah kesan dia. Okay, dan yang terakhir, cadangan dan penambahbaikan, iaitu kita nak wujudkanlah kiranya akta khas untuk peguam syar'i, iaitu contohlah macam akta guaman syar'i. Kiranya akta tu biarlah dia macam kiranya dia detail, dia jelaskan apa-apa hukuman dan tindakan yang dikenakan kalaulah peguam syar'i itu dia langgar etika. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadirah binti Tajuddin, nombor matrik 2211222. Sebelum tu saya minta maaf sebab tak dapat buat kamera sebab ada masalah sikit. Jadi saya teruskan dengan isu yang ketiga iaitu legal fee tidak selaras di setiap negeri. Okey, next. Okey, yang pertama, okey, sebagaimana yang kita tahu, legal fee tidak selaras setiap negeri. Maksudnya tidak ada satu pun garis panduan yang menetapkan okey setiap negeri ni berapa kadar bayaran perkhidmatan yang dikenakan. Sebab kalau kita fikir logik sebenarnya, perkhidmatan guaman ni mustahil untuk kita seragamkan sebab perkhidmatan guaman ni diklasifikasikan dalam kategori perkhidmatan profesional. Mungkin kes yang memerlukan prosiding yang agak panjang, mungkin kadar bayarannya mungkin agak tinggi berbanding dengan kes yang memerlukan tempoh yang agak pendek untuk diselesaikan. Jadi cadangan bagi isu ini, next. Cadangan bagi isu ini antaranya adalah menyelaraskan kaedah-kaedah kos dan fee mahkamah syariah di setiap negeri dan masukkan dalam enactment kanun prosedural negeri masing-masing. Okey, sebagaimana yang kita tahu, ada beberapa negeri yang dah ada pun kaedah-kaedah kos dan fee mahkamah syariah ni, seperti Negeri Sembilan dah ada. Namun ada juga negeri yang masih tidak mempunyai kaedah-kaedah kos dan fee mahkamah syariah yang mana ia menyukarkan untuk kita menentukan berapa kadar legal fee yang ditetapkan di setiap negeri. Walau bagaimanapun, walaupun kaedah fee ni dah ada dekat beberapa negeri, namun ianya tidak selaras. Maksudnya mungkin setiap negeri mempunyai kadar fee yang berbeza. Jadi cadangannya adalah untuk kita menyelaraskan kaedah-kaedah kos dan fee mahkamah syariah di setiap negeri. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat daripada isu legal fee tidak selaras setiap negeri ini, penting untuk kita seragamkan penyeragaman bayaran perkhidmatan guaman ni sebab untuk kita memastikan tidak ada peguam yang ambil peluang dengan mengenakan bayaran yang tinggi dan mengabaikan kebajikan pengguna. Itu sahaja. Kita teruskan isu yang seterusnya. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Okey, teruskan kepada isu keempat iaitu ketiadaan badan peguam syar'i. Okey, next slide. Okey, latar belakang isu. Okey, yang pertama, kalau dekat dalam Malaysia ni, bidang kepeguaman undang-undang ni ada terbahagi pada dua. Yang kita tahu peguam syar'i dengan peguam sivil kan. Yang peguam sivil tu terdiri daripada peguam bela dan peguam cara. Okey, untuk kalau peguam bela dan peguam cara tu dia ada BAM Malaysia yang mengawal mereka. Tapi untuk peguam syar'i ni diorang tak ada badan peguam syar'i lah yang boleh mengawal selia lagi. Okey, antara isu yang yang telah kami perincikan daripada isu ketiadaan badan peguam syar'i ini, yang pertama isu ketiadaan badan profesional khas untuk mengawal selia peguam syar'i. Okey, pada tahun 2001, next slide. Pada tahun minta maaf. Next slide. Pada tahun 2001, atas usaha dan inisiatif peguam syar'i telah wujudnya satu persatuan yang dinamakan PJSM. PJSM ni dia merupakan sebuah persatuan yang mempunyai ahli aktif, tapi dia terdapat banyak kekurangan untuk jadikan sebuah pertubuhan untuk mengawal selia peguam syar'i. Kalau PJSM ni function dia hanya untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang berbentuk latihan kebajikan dan kepentingan yang berkaitan dengan peguam syar'i saja, tapi dia tak boleh nak menentukan apa-apa tindakan atau nak kuatkuasakan peraturan ke atas peguam syar'i. So penubuhan badan peguam syar'i ini pentinglah untuk diwujudkan. Okay, isu yang kedua, isu dari segi aspek kerangka perlembagaan. Okey, konsep dan idea dalam mewujudkan badan peguam syar'i ini dia pada pandangan ahli undang-undang dia bersifat centralized administration, iaitu pentadbiran berpusat yang menaungi kesemua peguam syar'i di Malaysia sebagaimana yang dilaksanakan oleh Bank Malaysia.
Tapi dia kita dapat banyak isu untuk nak laksanakan badan nak tubuhkan badan pengawas syariah ini dari aspek kerangka perlembagaan. Sebabnya sebagaimana yang ditentukan di bawah jadual 9 kesenarai 1 pasal 4 Perlembagaan Persekutuan, Dalam menyatakan bahawa keanggotaan dan kesurunan semua mahkamah bahawa segala undang-undang dan tata cara sivil dan jenayah dan pentadbiran keadilan termasuklah perkara mengenai keanggotaan dan kesurunan semua mahkamah selain mahkamah syariah, bidang kuasa dan kuasa semua mahkamah itu, kesaraan dan keistimewaan lain hakim dan pegawai yang menguasai mahkamah itu, dan orang yang berhak menjalankan amalan di hadapan mahkamah itu. Kalau kita tengok dalam pasal 4 Perlembagaan Persekutuan ni, dia cakap tentang persekutuan tu dia hanya mempunyai bidang kuasa untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan mahkamah sivil saja. Kalau mahkamah syariah dia tak boleh nak buat undang-undang. So antara cadangan dan rumusan ni ada dua. Yang pertama, untuk mewujudkan badan pengawas syariah ini kita boleh wujudkan next slide, minta maaf, untuk boleh mewujudkan menerusi akta profesi guaman syar'i. Lepas tu ini yang kedua, menubuhkan badan pengawas syar'i dengan meluluskan enactment profesi guaman syar'i. So kalau untuk nak wujudkan BPS Badan Pengawas Syariah Malaysia ni menerusi akta profesi guaman syar'i ni, kita boleh nak minta parlimen untuk nak gubal akta profesi guaman syar'i untuk membolehkan akta ni memberi kuasa kepada Badan Pengawas Syar'i untuk mengawal dan menyelia pengawas syar'i. Dan perkara ini dia bertepatan dengan artikel 76 Perlembagaan Persekutuan yang mana telah menerangkan kuasa parlimen untuk membuat undang-undang bagi negeri dalam hal tertentu. Dan cadangan kedua atau cadangan yang kedua boleh menubuhkan badan pengawas syariah negeri dengan meluluskan enactment profesi guaman syar'i. Yang mana peruntukan perlembagaan mengenai aspek guaman syariah ini dia bersifat kenegerian. Jadi apa-apa pendekatan yang untuk nak wujudkan model undang-undang ni boleh dilakukan. Dan perkara-perkara ini boleh dilaksanakan dengan mengubah rang undang-undang profesi mengenai profesi guaman syar'i bagi negara-negara tertentu supaya negara-negara lain boleh ambil contohlah dengan melihat pada negara yang melaksanakannya. Dan cadangan yang ini juga dia dapat mengurangkan konflik antara kuasa negeri dan persekutuan lah yang sering terjadi di dalam sistem perundangan. Itu sahaja, sekian daripada itu sahaja, terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa binti Idris dan nombor metrik 2211217. Okay, baiklah, sekarang saya akan teruskan kepada isu yang kelima, iaitu berkaitan dengan firma yang mensyaratkan latihan dalam kamar yang berbeza bagi setiap negeri. Dan kami akan khususkan bagi Negeri Sembilan untuk isu inilah. Okay, next slide. Okay. Kita pergi kepada latar belakang isu. Setiap calon yang berhasrat untuk menjadi seorang peguam syar'i perlu menyempurnakan tempoh bagi latihan dalam kamar mengikut negeri masing-masing, dan tempoh yang bagi latihan dalam kamar bagi setiap negeri tidak diselaraskan dan berbeza-beza mengikut negeri. Tiada peruntukan kaedah ataupun garis panduan dalam pelaksanaan pelatih dalam kamar syariah, dan hal ini dapat memastikan pelatih dalam kamar dapat belajar secukupnya dalam bidang perundangan. Okay, seperti mana yang kita sedia maklum, ramai calon yang masih menunggu giliran mereka untuk mula beramal sebagai seorang peguam syar'i. Jadi sebelum mereka dapat beramal sebagai seorang peguam syar'i, mereka perlulah menjalankan ataupun melaksanakan syarat-syarat yang perlu dilaksanakan. Sebagai contoh adalah latihan dalam kamar itu ataupun chambering. So sebelum mereka ingin beramal sebagai seorang peguam syar'i, ataupun mereka ingin membawa kes mereka sendiri dan ada anak guam mereka sendiri, mereka perlulah menjalani latihan dalam kamar dulu. Okay, seperti mana yang kami telah buat kajian di Negeri Sembilan, latihan dalam kamar yang diperuntukkan oleh calon sebelum beramal sebagai seorang peguam syariah adalah 6 bulan. Kalau nak dibandingkan dengan negeri Selangor,
adalah 9 bulan. Jadi waktu dan tempoh bagi seorang peguam syar'i sebelum dia boleh beramal sebagai peguam syar'i di Mahkamah Syariah, tempoh dia masih lagi tidak diselaraskan di Mahkamah Syariah. Okay, next slide. Okay, sebelum itu sehingga ke hari ini masih lagi tidak ada peruntukan ataupun garis panduan yang diboleh refer lah ataupun rujuk melalui latihan dalam kamar bagi pelatih dalam kamar syariah. Okay, kita pergi kepada analisa isu. Program syariah yang beramal di Negeri Sembilan boleh dikenakan tindakan tata tertib jika melakukan bakal program syariah diwajibkan berjalani latihan dalam kamar selama beberapa tempoh yang akan ditetapkan mengikut negeri berdasarkan RUU Profession Program Syar'i, wilayah persekutuan dan lain-lain. Okay, terdapat negeri yang melaksanakan latihan negeri selama 6 bulan dan ada juga negeri yang melaksanakan latihan dalam kamar selama 9 bulan seperti mana yang saya telah terangkan tadi lah. Setengah firma agama syar'i tidak menerima sebarang kemasukan pelatih dalam kamar untuk beberapa tempoh tu antara masalah ataupun kekangan yang berlaku lah waktu sekarang. Okay, so bagi analisa isu ini, amalan di setiap negeri adalah berbeza-beza dan ia dijaga oleh Majlis Agama Islam bagi negeri-negeri masing-masing. Okay, bagi Negeri Sembilan, pelatih dalam kamar boleh memohon di mana-mana firma agama syar'i di penempatan mereka sendiri untuk meneruskan latihan dalam kamar. Tempoh latihan seperti mana yang telah dijelaskan tadi, iaitu bagi Negeri Sembilan 6 bulan. Okey, bagi Negeri Sembilan juga sebelum pemohon diterima masuk sebagai peguam syar'i, pemohon hendaklah menjalani latihan dalam kamar di bawah seliaan peguam syar'i yang mempunyai pengalaman beramal sebagai seorang peguam syar'i selama 5 tahun dan ke atas, iaitu like senior lawyer lah. Okay, dan kemudian ada juga yang membangkitkan isu berkaitan dengan allowance bagi pelatih dalam kamar, iaitu allowance yang tidak selaras dan mungkin ada firma yang memberi banyak dan ada firma yang memberi sedikit. Mungkin benda tu boleh jadi isu, tapi sebenarnya everyday is our learning process. So macam kita tak perlu nak bangkitkan isu tu sebab kita macam nak belajar, and daripada latihan dalam kamar tu lah kita boleh belajar untuk buat pleading and boleh buka kes sendiri dekat court dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil benda tu sebagai satu pro kelebihan, so kita boleh buat sebagai sehabis baiklah sebelum jadi beramal sebagai program syar'i yang bermutu tinggi dan kualiti tinggi. Okay, next kita pergi kepada cadangan yang terakhir sekali. Cadangan dan penambahbaikan bagi isu firma agama syar'i ini. Okay, setiap negeri yang bersetuju untuk mengambil pelatih dalam kamar dan bekerja di dalam firma agama syar'i perlu menyelaraskan tempoh masa yang sama bagi latihan dalam kamar. Hal ini adalah untuk memudahkan mereka untuk berusaha semasa menjalankan latihan dalam kamar. Cadangan yang pertama adalah mengadakan kursus profesional program syar'i dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Yang kedua adalah melantik jawatan kuasa pelatih dalam kamar yang dianggotai oleh senior lawyer dan bawah-bawahnya adalah pelatih dalam kamar sendiri, so that mereka boleh berbincang ataupun bersama-sama untuk menyelesaikan satu-satu masalah pelatih dalam kamar tersebut, dan akhir sekali menambah baik sekretariat program syar'i di setiap negeri. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, yang seterusnya adalah nama saya Nur Atika Syairah binti Nuriza, nama matriks 2211-245. Hari ini saya ingin membentangkan isu yang keenam, iaitu ketiadaan lembaga tata tertib peguam syar'i. Okey, next slide. Okey, berdasarkan kepada kajian lepas dan latar belakang isu ini adalah berdasarkan kepada kajian lepas, dan saya juga ingin akan menyatakan perbezaan di antara lembaga tata tertib peguam syar'i dan lembaga tata tertib peguam belia dan peguam syara. Pada Mei saya merujuk kepada Kelatan Akhbar. Pada Mei 2011 terdapat 7 orang peguam syar'i di negeri Kelantan telah dijatuhkan hukuman tata tertib dan dikekalkan oleh Mahkamah Syariah Kelantan. Isu ini adalah berlaku disebabkan peguam-peguam tersebut mempertikaikan pelantikan bekas pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Kelantan Abu Bakar Abdullah Kuti sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kelantan pada waktu itu. Next slide. Okey, penubuhan lembaga tata tertib peguam syar'i masih tidak lagi diwujudkan di Malaysia. Okey,
walau bagaimanapun di sini saya ingin menyatakan bahawa Lembaga Tata Tertib Peguam Bela dan Peguam Cara sudah lama diwujudkan oleh Bar Council. Okey, ia ditubuhkan berdasarkan kepada peruntukan di bawah Seksyen 99 Klausul 3 Profession Undang-Undang Prosiding Tata Tertib Tribunal Penyiasatan dan Jawatan Kuasa Tata Tertib Kaedah 1994. Okey, baiklah. Lembaga Tata Tertib Peguam Cara dan Peguam Bela LTTP ni adalah satu badan berkanun. Okey, di mana LTTP ni akan menerima suatu aduan daripada orang awam mengenai mana-mana peguam bela dan peguam cara. LTTP ni akan mempertimbangkan isu itu terlebih dahulu sama ada dia ada merit ataupun tidak, seperti yang didakwa. Sekiranya ada merit di dalam aduan tersebut, maka LTTP akan mengarahkan Jawatan Kuasa Tata Tertib untuk melaksanakan penyiasatan rasmi serta menyediakan notis kepada peguam bela dan peguam cara untuk hadir pada hari prosiding dan memberikan penjelasan mengenai aduan tersebut kepada pihak LTTP. Walau bagaimanapun, kalau LTTP tu tengok aduan tu dia tak ada merit, jadi LTTP akan menolak aduan tersebut dan tak ada pendengaran rasmi mengenai aduan tersebut dilaksanakan. Seterusnya, manakala walaupun peguam syar'i ini tak ada badan seperti peguam bela dan peguam cara, tapi untuk prosedur pensabitan kesalahan pelanggaran etika peguam syar'i ini dia di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Okey, Negeri Sembilan. Okey, orang awam yang mengadu mengenai mula-mula orang awam yang mengadu mengenai mana-mana peguam syar'i yang disyaki melanggar etika sebagai peguam syar'i. Kemudian tugas jawatan kuasa kecil siasatan peguam syar'i akan menerima aduan tersebut serta menapis. Tujuan tapisan itu adalah untuk memastikan aduan yang diterima adalah relevan. Okey, kemudian mesyuarat jawatan kuasa akan diadakan apabila telah cukup 3 kuota aduan telah dibuat oleh orang awam. Okey, kalau dia tak cukup kuota 3 orang awam yang mengadu mengenai peguam tu, mesyuarat jawatan kuasa tidak akan bersidang. Sekiranya dia cukup cukup 3 kuota tu, mesyuarat akan dijalankan dan seterusnya. Apabila aduan tersebut sah diterima menerusi mesyuarat tersebut, maka aduan tata tertib dibawa pula ke peringkat jawatan kuasa peguam syar'i, bahagian aduan dan tata tertib. Seterusnya. Okey, jadi di peringkat ni jawatan kuasa akan putuskan sama ada aduan tu relevan ataupun tak. Kalau aduan tu tak relevan, jadi dia akan pass balik. Dia akan kembalikan semula kepada jawatan kuasa sebelumnya. Kalau aduan tu relevan, aduan tu akan dibawa ke Majlis Agama Islam Selangor. Okey, isu ni saya ikut kepada Majlis Agama Islam Selangor, tapi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dia samalah. Okey, kemudian pada peringkat ini majlis akan bersidang dan menentukan sama ada peguam syar'i disabitkan dengan kesalahan tersebut atau sebaliknya. Sekiranya tak berpuas hati, maka aduan tersebut akan dikembalikan ke peringkat pertama semula, iaitu jawatan kuasa kecil siasatan peguam syar'i. Jika didapati peguam syar'i tersebut bersalah, maka tindakan tata tertib akan dikenakan. Seterusnya. Baiklah. Cadangan dan penambahbaikan yang saya usulkan adalah Majlis Agama Islam di setiap negeri bersama-sama perlu bekerjasama dengan Jabatan Mahkamah Syariah untuk berbincang bagaimana untuk mewujudkan badan tata tertib peguam syar'i seperti Lembaga Tata Tertib Peguam Bela dan Peguam Cara. Okey, kalau kita tengok dia punya sekarang kita punya akta bagi tata tertib peguam syar'i ini masih tidak tersusun. Jadi sekiranya kita nak nak bina satu badan tata tertib ni peguam syar'i ni, kita perlu menyusun bagi seragam dulu di setiap negeri, baru kita boleh buat satu badan tata tertib. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Al-Fatah Farisha binti Ibrahim, Nometrik 2211201. Okey, saya teruskan dengan isu yang ketujuh, iaitu ketiadaan undang-undang komprehensif bagi mengawasi profesi guaman syar'i. Okey, latar belakang isu, program syar'i merupakan satu profession yang sangat penting dalam institusi kehakiman, perundangan dan juga pentadbiran keadilan lah. Program syar'i juga merupakan juga apabila beramal di mahkamah syariah dianggap sebagai sebahagian daripada officer of the court yang turut menyumbang kepada kelancaran proceeding dan membantu mahkamah untuk membuat sesuatu keputusan yang lebih efisien, adil dan saksama. Pada masa ini, undang-undang yang digunakan pakai bagi mentadbir dan juga mengawasi hal ehwal berkaitan dengan profession guaman syar'i di wilayah-wilayah persekutuan adalah berpandukan kepada kaedah-kaedah hukum syar'i 1993. Kaedah yang terpakai hari ini walau bagaimanapun adalah terhad dan tidak meliputi semua aspek berkenaan dengan pentadbiran dan juga pengawasan profession guaman syar'i di Negeri Sembilan. Okey, baik, saya teruskan dengan analisa isu, iaitu ketiadaan undang-undang komprehensif bagi mengawasi profession guaman syar'i. Okey, profession guaman sivil dikawasi oleh undang-undang yang khusus, iaitu Bar Kaunsil sendiri yang mengawasi kemasukan ataupun segala urusan berkaitan dengan peguam cara dan juga peguam bela. Jadi akta ini tidak terpakai. Jadi perkara ini dan juga Bar Kaunsil tu tidak terpakai kepada guaman syar'i. Oleh hal yang demikian timbul persoalan tentang undang-undang yang mengawasi peguam syar'i di Malaysia. Pada masa ini undang-undang yang berkaitan ialah kaedah-kaedah peguam syar'i yang digubal di negeri-negeri, sebagai contoh kaedah peguam syar'i di Selangor, kaedah peguam syar'i di Negeri Sembilan dan sebagainya lah. Ada lagi lah negeri-negeri yang berkaitan. Tapi walau bagaimanapun undang-undang ini terhad dan tidak meliputi semua aspek berkaitan dengan peguam syar'i yang luas seperti profesionalism, kecekapan ataupun syarat kemasukan peguam syar'i dan juga pengawasilian akaun pelanggan juga akaun syarikat yang ada peguam syar'i di Malaysia. Pada masa ini undang-undang yang berkaitan ialah kaedah-kaedah peguam syar'i yang digubal di negeri-negeri, sebagai contoh kaedah peguam syar'i di Selangor, kaedah peguam syar'i di Negeri Sembilan dan sebagainya lah. Ada lagi lah negeri-negeri yang berkaitan. Tapi walau bagaimanapun undang-undang ini terhad dan tidak meliputi semua aspek berkaitan dengan peguam syar'i yang luas seperti profesionalism, kecekapan ataupun syarat kemasukan peguam syar'i dan juga pengawasilian akaun pelanggan juga akaun syarikat yang kadang-kadang disalahgunakan oleh para peguam syar'i. Okey. Saya teruskan dengan cadangan dan juga penambahbaikan, yang mana kaedah-kaedah peguam syar'i yang digubal sejak tahun 1993 ini perlu digubal dan juga dipinda atau ditambah baik selepas penggubalan dan juga penguatkuasaannya. Okey, oleh sebab undang-undang yang sedia ada tidak mencukupi, maka pelbagai pihak dan juga kerajaan juga telah menyarankan agar suatu undang-undang khusus digubal untuk khususnya kepada peguam syar'i ini. Hari ini disokong juga oleh Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil, yang mana beliau menyatakan bahawa Akta Guaman Syar'i perlu diwujudkan untuk mengawasi profesi guaman syar'i dan digubal bagi memantau segala urusan dan juga pentadbiran berkaitan dengan program syar'i dalam pelbagai aspek, di samping dapat meningkatkan martabat dan juga kedudukan peguam syar'i setanding dengan peguam cara dan juga peguam bela di mahkamah sivil. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Dengan isu yang seterusnya, iaitu isu kadar yuran permohonan, yuran perprosesan, sijil dan yuran tahunan peguam syar'i yang mana tidak seragam. Okay, next slide. Okay, sebelum tu nama saya Nurhanis bin Syamsul Kahar, Nometrik 2211215. Okay, kita akan pergi pada latar belakang isu. Okay, untuk isu ini kita boleh lihat bahawa kadar yuran untuk setiap peguam syar'i yang mana tak seragam di setiap negeri ini dilihat sebagai satu perkara yang tak praktikal lah dan membebankan pihak peguam syar'i kerana mereka perlu dapatkan sijil di setiap negeri yang mereka nak beramal. Jadi disebabkan itu kita boleh lihat pihak peguam syar'i ini mereka perlu membuat bayaran, berapa jenis bayaran ataupun yuran lah, iaitu yang pertama yuran permohonan. Okey, untuk yuran permohonan ni perlu dibuat oleh pemohon yang mana mereka ni sebenarnya belum menjadi seorang peguam syar'i, tapi mereka perlu membuat bayaran lah yang mana untuk buat satu permohonan. Okey, seterusnya untuk yuran yang lain adalah yuran perprosesan dan juga sijil peguam syar'i. Okay, untuk yuran perprosesan ni perlu dibuat sekali bayarannya dengan yuran untuk sijil peguam syar'i. Okay, dan yuran ni juga dibuat oleh pemohon yang mana mereka sebenarnya dah lepas dalam ujian bertulis dan juga ujian lisan untuk menjadi seorang peguam syar'i. Jadi sebabkan itu mereka perlu buat bayaran inilah.
Okey, dan yuran terakhir adalah yuran sijil amalan tahunan atau perbaharui. Dan untuk yuran ni mereka perlu buat bayaran setiap tahun. Okey, next slide. Okay, kita terus pergi pada analisa isu. Okay, berdasarkan isu yang dikemukakan, kita boleh lihat bahawa terdapat perbezaan bayaran ataupun yuran yang dikenakan kepada setiap program syar'i mengikut kepada negeri mereka masing-masing. Okay, yang pertama adalah pembayaran permohonan dan juga keadaannya. Okay, untuk negeri seperti di negeri Johor, Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Pulau Pinang, Sarawak, Selangor dan juga Terengganu, okay, negeri ini tidak mengenakan fee ataupun bayaran untuk seseorang pemohon ini membuat permohonan. Okay, tetapi di negeri seperti Pahang, Perak dan juga wilayah Persekutuan dikenakan bayaran sebanyak RM10, Kelantan RM20 dan juga Melaka RM50. Okey, seterusnya penggunaan terma sijil program syar'i dan juga keadaannya. Okey, di negeri Johor, Kelantan, Melaka, Perlis, Pulau Pinang dan juga wilayah. Okey, untuk sijil program syar'i ini adalah sama dengan sijil amalan tahunan. Okey, dan untuk negeri Kedah, Negeri Sembilan, Selangor dan juga Terengganu RM500, Pahang dan Sarawak RM100 dan Perak RM300. Okey, untuk kadar pembayaran sijil amalan tahunan pula, di negeri Johor hanya negeri Johor RM30, Kedah dan Kelantan RM250, Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu dan wilayah Persekutuan RM100, Pahang dan Sarawak RM50. Okey, jadi itu berkaitan dengan fee pembayaran yang perlu dibayar oleh setiap program syar'i lah. Okey, jadi berdasarkan apa yang saya dah sebutkan sebentar tadi, kita boleh lihat bahawa jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh seorang peguam syar'i di Malaysia ni yurannya agak besar. Terutama sekali untuk mereka yang memiliki sijil dan beramal di seluruh Malaysia lah. Okey, jadi untuk yuran tu kita lihat sebenarnya tak dirasakan besar sekiranya peguam tu dia beramal sebagai peguam bela dan juga peguam cara. Tapi benda ni berbeza dengan mereka yang hanya beramal sebagai peguam syar'i ataupun mengkhususkan dalam bidang syariah semata-mata kerana mereka hanya bergantunglah kepada kes-kes syariah. Okey. Disebabkan tu terlihat perkara ni menjadi satu isu yang perlu diketengahkanlah oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Okey, seterusnya kita pergi kepada cadangan. Next slide. Okey, kita pergi pada analisa isu dahulu. Okey, untuk isu ini bentuk perkiraan tempoh setahun ada dua, iaitu yang pertama ialah pada setiap Disember setiap tahun yang mana pada kebiasaannya perlu dibuat pembayaran tersebut 2 ataupun 3 bulan sebelum tamat tempoh setahun. Jadi kalau 2 ataupun 3 bulan sebelum maksudnya pada bulan September ataupun pada bulan Oktober lah. Okay, seterusnya, tempoh setahun juga berdasarkan tarikh pemberian sijil peguam syar'i dan perlu diperbarui 3 bulan sebelum tamat tempoh. Okay, jadi apa kesan sekiranya peguam syar'i ini mereka tak dapat untuk membayar sijil amalan tahunan ni? Yang pertama adalah boleh menyebabkan mereka ni didenda dan yang kedua, nama mereka akan digugurkan daripada senarai daftar sebagai peguam syar'i. Okay, tapi sekiranya peguam syar'i ini mereka didenda dan nama digugurkan daripada daftar sebagai peguam syar'i, mereka boleh buat satu permohonan lah dan si permohonan dan sijil dan satu affidavit kepada jawatankuasa dan membayar satu amount denda yang mana lebih tinggi berbanding yuran yang biasa. Okay, next slide. Okay, kita terus kepada cadangan dan penambahbaikan. Okey, cadangan pertama adalah dengan mewujudkan akta induk ataupun akta program syar'i di Malaysia. Okey, jadi untuk akta induk ni sebenarnya kita boleh lihat dia dapat menyelaraskan pentadbiran berkaitan dengan kadar yuran permohonan, yuran perprosesan, sijil dan juga yuran tahunan program syar'i. Seterusnya mereka juga melalui akta induk ni sebenarnya boleh membuat satu pengiktirafan lah terhadap kelayakan dan juga pengalaman peguam syar'i yang mana mereka ni sebenarnya boleh diterima sebagai peguam syar'i di semua negeri dengan hanya melalui satu tapisan. Okey, cadangan kedua pula. Okay, dengan membuat satu penubuhan Persatuan Program Syar'i Malaysia ataupun PTSM dan juga Majlis Program Syar'i. Jadi melalui penubuhan ini kita boleh lihat isu-isu berkaitan dengan program syar'i dapat
diperjuangkan oleh persatuan ataupun majlis tersebut. Okey, jadi saya rasa itu sahaja dari saya. Saya serahkan pada rakan yang lain. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Najrah binti Mazlan, nombor matrik 2211229. Okay, seterusnya saya sambung kepada isu ketidakseragaman pentadbiran perguruan syar'i. Okay, sebelum tu, di Malaysia ni isu yang berkaitan dengan ketidakseragaman perguruan syar'i ini adalah isu yang utama yang meliputi rumah guaman syar'i. Sebabnya tiada kerangka awal selia yang sistematik dan berstruktur bagi provision guaman syar'i ini di Malaysia. Okey, jadi isu ketidakseragaman pentadbiran perguruan syar'i ini secara sehingga hari ini idea penyeragaman pentadbiran perguruan syar'i Malaysia masih belum dapat direalisasikan walaupun ada usaha ke arah nak tubuhnya pentadbiran dari pihak kerajaan maupun pengamal undang-undang, tapi dia hanya setakat peringkat idea, dia tak ada pun usaha nak cetuskan ke arah penubuhannya. Okey, jadi seterusnya analisa isu berkaitan ni, undang-undang yang sedia ada dilihat tidak seragam dan tidak selaras di seluruh negeri. Kerana apa? Kerana pengurusan perguruan syar'i ini dia terletak di bawah bidang kuasa negeri di Jadual 9 Senarai 2 Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, masalah berkaitan dengan penyeragaman sukar untuk diatasi kerana sistem pentadbiran negara ni dia menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan agama dan juga adat adalah di bawah bidang kuasa negeri. Okey, seterusnya Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam ni dia menjalankan tanggungjawab melalui kuasanya di bawah peraturan-peraturan pentadbiran undang-undang syariah dan telah mewujudkan kaedah yang dikenali sebagai peraturan perguruan syar'i. Akibat daripada kaedah tersebut, pentadbiran berkaitan perguruan syar'i ini dianggap tidak seragam dan berbeza di setiap negeri. Okay, next slide. Okay, seterusnya pengurusan pentadbiran perguruan syar'i ini juga mengikut peraturan perguruan syar'i berbeza dari sudut lembaga perguruan syar'i, syarat kelayakan untuk perguruan syar'i dan tindakan tata tertib perguruan syar'i. Jadi konsistenan yang disebabkan oleh perbezaan ini tak dapat dielakkan sebab dia melibatkan jawatan yang berbeza dan juga wujudnya perbezaan dari segi bidang kuasa yang mana ia bidang kuasa ni ditentukan oleh setiap negeri. Jadinya ketidakkonsistenan dan kekaburan ini boleh menyebabkan aplikasiannya dia tidak berkesan dan tidak jelas dan juga tidak teratur yang mana boleh menjejaskan pentadbiran perguruan syar'i di Malaysia. Jadi amalan ini juga berbeza dengan sistem undang-undang sivil yang mana dalam sistem undang-undang sivil dia wujudnya Akta Profession Undang-Undang 1979 yang mana ditadbir oleh satu badan sahaja iaitu Majlis Peguam Malaysia. Okey, seterusnya. Okey, jadi cadangan dan penambahbaikan bagi isu ni adalah yang pertama, undang-undang dan tata cara pengurusan pentadbiran perguruan syar'i ini dapat diatasi dengan adanya satu persatuan badan bagi menjelaskan hukum syariah. Yang kedua, penyeragaman pentadbiran sebuah badan profesional bagi perguruan syar'i ini diperlukan. Sebab apa? Bagi memastikan sebuah badan yang berprofesional dan juga ada otoriti. Yang terakhir adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Anil Jakim. Dia menubuhkan jawatan kuasa memperkasa mahkamah syariah yang bertujuan untuk memperkasakan sistem pentadbiran dan juga perundangan syariah secara holistik. Okey, secara rumusannya diharapkan segala kelemahan dalam pelaksanaan penetapan undang-undang dan tata pengurusan ini dapatlah kita diatasi untuk menyelaraskan dan untuk menyeragamkan badan perguruan syar'i di Malaysia ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amira binti Muhammad Bakri. Okay, saya akan menerangkan isu yang seterusnya iaitu isu yang ke-10 iaitu mengenai proses pelantikan ataupun proses tata cara pelantikan peguam syar'i. Okay, next. Okay, boleh kita lihat prosedur pelantikan peguam syar'i di setiap negeri adalah berbeza-beza. Okay, mana perbezaan ini boleh menimbulkan sebarang kesukaran kepada penerimaan masuk peguam-peguam syar'i untuk mereka memohon peguam-peguam syar'i di setiap negeri-negeri.
Okey, satu statistik telah pun dibuat yang mana ianya menunjukkan bilangan peguam syar'i yang masih terhad, yang mana dengan bilangan ratio antara peguam syar'i dan juga bilangan umat Islam di Malaysia. Okey, kesan daripada prosedur yang tidak efisien ni ianya sangatlah menyusahkan ataupun sangatlah kita dapat lihat kekurangan peguam syar'i di sesetengah negeri. Dan manakala di sesetengah negeri yang lain kita dapat lihat bilangan peguam syar'i yang ramai. Okay, ini berlaku kerana calon-calon peguam syar'i selalunya mereka akan memilih negeri-negeri yang memudahkan mereka untuk memohon ataupun negeri-negeri yang mempunyai proses pelantikan yang mudah. Okay, next. Okey, seterusnya analisa isu. Okey, boleh kita lihat antara negeri-negeri proses ataupun tata cara pelantikan adalah berbeza-beza mengikut negeri-negeri masing-masing. Okey, dapat kita lihat di Negeri Sembilan yang mana calon-calon peguam syar'i yang ingin memohon mestilah menduduki ujian bertulis ataupun satu temuduga sebelum mereka diterima masuk. Okay, manakala di tiga negeri iaitu Selangor, Kedah dan juga Perak, mereka calon-calon mestilah lulus dalam ujian bertulis ataupun ujian temuduga ataupun dikenali sebagai ujian lisan lah, ataupun kedua-duanya sekali mengikut keperluan. Okay. Seterusnya di negeri wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya, calon-calon mestilah lulus dalam ujian bertulis untuk diterima masuk. Okay, di negeri-negeri yang saya tidak nyatakan tadi, mereka di negeri-negeri tersebut tidak mensyaratkan apa-apa sama ada ujian bertulis ataupun ujian lisan untuk mereka duduki. Maksudnya mereka boleh terus memohon untuk jawatan peguam syar'i lah. Okay, seterusnya. Yang ni sama. Next. Okey, peguam syar'i yang mana-mana peguam syar'i yang ingin memohon mestilah mendapatkan terlebih dahulu sijil peguam syar'i di setiap negeri. Okey, bagi melayakkan mereka untuk beramal di negeri-negeri yang di mana-mana negeri yang dipilih ataupun untuk mereka beramal di mahkamah syariah di mana-mana negeri yang dipilih. Okey, dan ini ini adalah sangatlah tidak praktikal dan menyusahkan kerana mereka perlu untuk mendapatkan sijil-sijil di negeri-negeri tersebut terlebih dahulu. Okey, sepatutnya ianya mestilah diselaraskan bagi mewujudkan satu pengiktirafan peperiksaan kepada semua negeri. Okey, maksudnya sepatutnya setiap negeri mestilah selaraskan di mana hanya sekali sahaja peperiksaan yang calon-calon peguam syar'i perlu duduki. Okey, sebagai contoh calon yang lulus di peringkat tapisan di Negeri Sembilan, bagi yang mana sekali peperiksaan yang mana mereka telah lulus, ianya diiktiraf bagi semua negeri dan hanya perlu membuat permohonan sahaja untuk mendapatkan sijil di negeri-negeri lain yang mereka ingin mohon. Proses tapisan ini dilakukan oleh jawatan kuasa yang mahir dan juga pakar dalam hukum syarak. Next. Cadangan penambahbaikan. Untuk penambahbaikan, satu badan peguam syar'i ataupun dikenali sebagai BPS mestilah diwujudkan. Ianya adalah untuk dengan wujudnya badan peguam syar'i, ianya akan suatu jawatan kuasa pelantikan khas dapat ditubuhkan. Badan-badan ini ianya akan mengawasi kemasukan ataupun setiap kali pelantikan peguam syar'i berdasarkan kepada satu undang-undang iaitu dikenali sebagai Akta Profession Guaman Syar'i. Pelantikan peguam syar'i yang dibuat oleh jawatan kuasa lantikan akan menyeragamkan pelantikan peguam syar'i di seluruh negeri di Malaysia. Jadi setiap proses ataupun prosedur pelantikan di negeri bila ada wujudnya badan peguam syar'i, ianya akan menjadi lebih selaras. Next.
Okey, pelantikan peguam syar'i yang bersifat pemusatan, pentadbiran dan juga pengurusan ini membolehkan peguam syar'i yang beramal di semua negeri tidak perlu untuk memohon pelantikan yang baru. Okey, jadi mereka ni hanya perlu membuat sekali sahaja tanpa membuat banyak kalilah permohonan. Okey, ianya memudahkan para peguam syar'i yang beramal di banyak negeri. Okay, ianya akan memudahkan pengumpulan maklumat dan juga data mengenai peguam-peguam syar'i termasuklah bilangan firma guaman yang terdapat di seluruh Malaysia. Okay, itu sahaja daripada saya.